Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai student, kita terus pergi kepada soalan K. Jadual di bawah menunjukkan bilangan guli di dalam beg A dan beg B. Sebiji guli dikeluarkan secara rawak dari beg A dan dicatat warnanya. Guli itu dimasukkan ke dalam beg B. Kemudian, sebiji guli dikeluarkan secara rawak dari beg B dan dicatat warnanya. Jadi, maklumat pertama yang kita kena tahu adalah apabila kita ambil guli yang pertama daripada beg A, kita masukkan, tapi bukan masukkan semula ke dalam beg A. Sebaliknya, kita masukkan ke dalam beg B. Itu perkara pertama kena tahu. Okey. A dia minta apa? Kebarangkalian mendapat 2 biji guli biru ialah 1/8. Hitung nilai X. Ialah bila kebarangkalian dia dah bagi, mestilah ada benda lain dia minta kan. Soalan sebelum ni semua dia minta kebarangkalian. Yang kat sini dia tak minta kebarangkalian, dia dah bagi. Tapi ada je benda yang diminta kita cari. Okey, jadi seperti biasa mula-mula kita akan buat dia punya gambar rajah pokok. Kita ada 2 beg, okey. Ni cikgu letak tepi dulu. Okey, kita ada 2 beg. Guli yang pertama daripada beg A. Okey, tengok option yang kita ada untuk beg A adalah guli merah, okey, guli kuning dan guli biru. Okey. Guli merah dalam beg A kita ada 4 biji. Jadi 4 daripada keseluruhan guli dalam beg A. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 3, 12. Jadi 4/12. Manakala untuk guli kuning dalam beg A, jangan keliru dengan beg B. Kita ada 5 biji daripada 12 biji guli kesemuanya dalam beg A. Dan yang terakhir, guli biru, kita ada 3 biji dalam beg A. Jadi 3/12. Okey, itu untuk guli yang pertama daripada beg A. Seterusnya kita akan buat pilihan daripada beg yang kedua, iaitu beg B. Katakanlah guli yang pertama kita pilih daripada beg A itu adalah guli merah. Jadi bila kita pilih guli yang kedua, kita masih ada option yang sama. Betul tak? Sebab dalam guli B ni pun kita masih ada option merah, kita masih ada option kuning dan kita masih ada option biru. Jadi, tulis je. Dalam beg merah juga kita ada option merah, kuning dan juga biru. Okey, cuma dekat sini kita kena ingat balik maklumat yang dia kata tadi. Lepas kita pilih guli daripada beg A, kita masukkan guli tersebut ke dalam beg B. Jadi, bila kita pilih guli merah sebagai guli yang pertama daripada beg A, kita masukkan guli merah ni ke dalam beg B. Makna kata, guli merah dalam beg B ni kita kena tambahkan dengan 1. Dan jumlah keseluruhan guli dalam beg B ni juga kita kena tambahkan 1. Okey, tambah 1 tu sebab apa? Sebab kita punya first pick daripada beg A tu kita masukkan dalam beg B. So dia bertambahlah 1. Okey. Jadi guli merah kita ada 2, asalnya ada 2 lah dalam beg B. Okey, sekarang guli merah tu dah bertambah 1 kan. So dia akan jadi 3 okey, jumlah keseluruhan 6 tambah 2 8, 8 tambah 1 9 tambah X. So 9 tambah X. 3/9 tambah X. Kalau guli kuning pula, okey, guli kuning ada 6. Maka dia akan jadi 6/9 tambah X. Guli kuning tak bertambah lah kan. Sebab first pick kita bukan guli kuning. First pick kita guli merah. So dia takkan mengubah jumlah guli kuning dalam beg B. Tapi dia akan mengubah jumlah keseluruhan dalam beg B itulah. Jumlah keseluruhan. Fahamkan jumlah kuning dengan jumlah keseluruhan. Dia beza tu. Okay, kalau jumlah kuning tu makna kata guli kuning sahaja. Jumlah keseluruhan tu maksudnya merah tambah kuning tambah biru. Okey, seterusnya biru pula kan. Okey, first pick kita merah. Sudah takkan efek lah pada bilangan
guli biru. So guli biru kita ada X unit ataupun X biji, tak tahu berapa. So itulah je, X biji daripada keseluruhan 9 tambah X. Okay, cikgu harap sini kamu boleh faham. Okay, seterusnya katakanlah first pick kita tu daripada bag A kita dapat guli kuning. So kena ingat guli kuning pula kali ni kita masukkan dalam bag B. Option ni samalah. Dalam bag B, kita mungkin terkena guli merah, kita terkena guli kuning ataupun mungkin terkena guli biru. Cuma kali ni kalau merah tadi, kita tengok kalau merah tadi dekat sini 3/9 tambah X kan. Tapi merah dekat sini dia akan jadi 2/9 tambah X. Okay, so kamu nampak lah beza dia. Okay, sebab sini merah bawa masuk sana, so merah pun bertambah. Kan, sini kuning bawa masuk sana, tapi tak efek pada bilangan guli merah. So bilangan guli merah maintain lah 2. Kan? Tapi perubahan akan berlaku pada guli kuning. Guli kuning asalnya 6 biji. Okay, kita kena tambahkan 1 daripada guli kuning yang kita dapat daripada bag A tu kan, kita bawa masuk. So guli kuning dah bertambah 1. 6 tambah 1, 7. 7/9 tambah X. Seterusnya biru pula. Okey, kalau biru X unit ataupun X biji lah. So X/9 tambah X. Kan, biru tak berubah lah, sama macam tak mengubah bilangan guli merah kan. Okey. Dan yang terakhir, kalau first pick kita tu guli biru. Mula-mula sekali option yang kita ada sama je lah, iaitu sama ada merah, kuning atau biru. Okey. Disebabkan dipilih guli biru sebagai first marble tu, so merah tak terusik. Jadi merah kekal sebagai 2 biji. 2 daripada jumlah keseluruhan 9 tambah X. So cikgu faham kenapa dapat 9 tambah X. Jangan pula kamu tiba-tiba keliru. Cikgu, tapi kalau 6 tambah 2 kan 8. 8 tambah X lah. Jangan lupa sebab guli daripada bag A tu kita dah masukkan pula ke dalam bag B. So automatik bilangan guli dalam bag B tu pun akan bertambah 1 lah. Okey, boleh Guli kuning pula. Okey, guli kuning pun tak terkesan 6 biji. Okey, 6 daripada keseluruhan 9 tambah X. Yang terakhir biru. Biru dia akan bagi kesan. Okey, jadi bila guli yang pertama tu, yang biru tu kita bawa masuk dalam bag B, bilangan biru pun akan bertambah 1 lah. Dekat sini biru tak tahu berapa unit. Dia buat X biji kan. Jadi X ni tambah je lah dengan 1. X tambah 1 daripada jumlah keseluruhan 9 tambah X. Boleh? Ni je kita punya gambar ranjang pokok. Cuma kita buatlah dia punya ruang sampel. Okay. Jadi ruang sampel yang pertama adalah MM. So MM. Seterusnya MK, MB, okay, seterusnya KM, KK, KB. Okay, dan yang terakhir BM, BK dengan BB. Okey, ni gambar ranjang pokok kita. Sekarang kita balik kepada soalan dia. Dia kata apa? Kebarangkalian mendapat 2 biji guli biru ialah 1/8. Okey, guli biru 2 biji guli biru 1/8. Okey. Hitung nilai X lah. Okey, macam ni. Kita cari dekat mana kita punya gambar ranjang pokok, dekat mana kita punya ruang sampel yang mewakili 2 biji guli biru. Ini bukan, ni 2 biji guli merah. Kalau ni 1 merah, 1 kuning. Yang ni 1 merah, 1 biru. Jadi kalau kedua-duanya guli biru, maka dia akan jadi yang last kali ni. Betul tak? Yang BB ni biru dan biru. Yang ni semua tak boleh. Okey. Jadi dekat sini apa kita buat? Kita tengoklah B, B. Makna kata daripada cabang B pergi cabang B. Apa kita buat? Okey, disebabkan
kata hubungnya adalah dan, kan dia tak sebut pun dan, tapi dia kata 2 biji guli tu biru. Maknanya kata guli pertama biru dan guli kedua biru. Betul tak? Kita faham kat situ kan? Okay, so biru yang pertama ni 3/12. Tulis je 3/12. Okay, darab. Kalau dan kita kena darab, betul tak? Kalau atau kita kena tambahkan. Okey, dan B yang seterusnya adalah X tambah 1 per 9 tambah X. X tambah 1 per 9 tambah X. Okey. Alamak, cantik-cantik pula ni, seorang sengit, seorang lurus kan. Baik, semulalah. Okey. 3/12. Okey. Darabkan dengan X tambah 1 per 9 tambah X. Ni better. Sama dengan sebab kebarangkalian dia dah bagi dah, iaitu 1/8. Kan? Allah, tobang pula. Okey, 1/8 betul tak? Kebarangkalian dia dah bagi dah 1/8, jadi kita samakanlah dengan 1/8. Okey, dekat sini 3 dengan 12 kita boleh kecilkan. Kan sifar 3 lah, sudah kan jadi 1/4. Okey, yang lain tulis je balik. X tambah 1 per 9 tambah X sama dengan 1/8. Okey, dekat sini kalau kamu nak kembangkan pun tak ada masalah. Cuma cikgu tak nak kembangkan. Apa yang cikgu nak buat adalah 1/4 ni cikgu pindahkan ke sana. Jadi 1/4 ni bila pindahkan ke sana dia akan jadi bahagi. Betul tak? Sudah kan jadi macam ni. X tambah 1 per 9 tambah X sama dengan 1/8 bahagi dengan 1/4. So bahagi ni kita tukar kepada darab dan pecahan selepas tu dia akan terbalik. 1/4 akan jadi 4/1. 4/1 4 lah kan. So dia akan jadi X tambah 1 per 9 tambah X sama dengan 1/8 darab dengan 4. 4/1 sama dengan 4 . Jadi kat sini 4 dengan 8 kita boleh potong. Sifar 4 kan. So sini 1, sini jadi 2. Maka X tambah 1 sama dengan X tambah 1 per 9 tambah X sama dengan 1/2. Dekat sini kita darab silang lah. Okay, so dia akan jadi 2X tambah 1 sama dengan 1 dalam kurungan 9 tambah X. Betul tak? Okay, yang ni X Yang ni X, yang ni 9. Okey. Sebab takut nampak macam A kan. Jadi kita kembangkan kat sini. So 2X tambah 2 sama dengan 9 tambah X. Okey, X ni cikgu pindahkan ke sana, 2 ni cikgu pindahkan ke sana, dia akan jadi 2X tolak X sama dengan 9 tolak 2. Betul tak? Okey, 2X tolak X samalah dengan X. 9 tolak 2 sama dengan 7. Jadi untuk soalan pertama, yang A tu dia minta nilai X. Inilah nilai X. X sama dengan 7. Maknanya kata kita ada 7 biji guli biru dalam beg B. Okey. Seterusnya diminta apa? Hitung kebarangkalian mendapat sebiji guli merah dan sebiji guli kuning. Sebiji guli merah dan sebiji guli kuning. Okey. Bila sebut dan makna kata kedua-duanya tu kena ada. Betul tak? Sebab soalan ni kalau kita kaitkan dengan topik penaklukan logik dulu pun boleh je. Kan sebab penaklukan logik dulu pun kita ada belajar beza antara perkataan dan dengan perkataan atau. Betul tak? Kan? Jadi dan ni maksudnya dua-dua tu kena ada lah. Kat sini dia kata apa? Merah dan kuning. Okey. Tengok ruang sampel kita. Okay, yang right ni cukup padam sebab right ni untuk yang A tadi kan. Okay. So merah kena ada, guling pula. Merah kena ada, kuning kena ada. Jadi kat sini ni tak boleh. Yang ni boleh. Okay, merah ada, kuning ada. Yang ni boleh. Merah ada, kuning ada. Yang lain tak boleh. Dua ni je lah. Okay, daripada ruang sampel kita ni, dua ni je yang menepati syarat tersebut. Jadi apa nak buat? Okay, maksud dia dekat sini kan dia kata guli merah dan guli kuning kan. Makna dia macam ni tau. Sama ada merah dan kuning atau kuning dan merah. Tu cara kita baca jawapan. Okey, merah dan kuning atau kuning dan merah.
Okey. Cuba tunjuk balik. So faham kan? Hitung kebarangkalian mendapat sebiji guli merah dan sebiji guli kuning. So dia sama ada guli pertama tu merah, guli kedua tu kuning, atau guli pertama tu kuning, guli kedua tu merah. Tapi still kedua-dua ni merah dan kuning tu ada. Okey. Jadi cara kita menulis jawapan adalah, sini dah penuh apalah, cikgu gunakan biru. Sekejap je. Okey, mula-mula kita buat yang MK dulu. Okey, guli pertama merah, guli kedua kuning. Jadi ambil je lah cabang dia, merah dan kuning. So dekat sini kita ada 4/12. Okey, ni untuk B1 kan? Betul, B1. B1 4/12. Okey. Darabkan dengan yang K. Kan? MK. So M settle, K pula 6/9 tambah X. Okey, X dah tahu 7. Jadi 9 tambah 7, 16. So dia akan jadi 6/16. Darab dengan 6/16. Okey, ini untuk MK. Makna kata guli yang pertama merah dan guli yang kedua kuning, atau yang ni bila kita nak beralih pada atau tu kita kena tambah. Nampak? Atau guli pertama kuning, guli kedua merah. So kuning merah 5/12 darabkan dengan 2/16. Sebab 9 tambah 7 16 kan? So 2/16. Okay, so dekat sini kita just main calculator je lah. Tapi sebelum main calculator tu boleh je nak potong-potong kan. Nah, sini akan jadi 2, sini jadi 1, sini jadi 1, sini jadi 4. Okay. Sini dengan sini boleh potong, dia akan jadi 8. Kan. So 1/1 1, 2 darab 4 8. Okay, tambah dengan 5 darab 1 5. Okay. 8 darab dengan 12. 8 darab 12 kita akan dapat 96. Okey, jadi selesaikan. 1/8 tambahkan dengan 5/96. Kita akan dapat 17/96. Ni jawapan kita mewakili kebarangkalian untuk mendapat sebiji guli merah dan sebiji guli kuning. Okey, yang seterusnya. B2, sebiji guli merah atau sebiji guli biru. Kali ini digunakan perkataan atau. Masa kita belajar penaklukan logik dulu, atau ni maksud dia apa? Salah satu ada pun dah cukup. Kalau dan tadi kan dua-dua kena ada kan, merah kena ada, kuning pun kena ada. Tapi dekat sini kalau terkena merah dengan kuning boleh tak? Boleh. Walaupun tak ada biru tapi ada merah. Kenapa boleh? Sebab digunakan perkataan atau. Nampak tak? Okay. Cikgu kalau dua-dua tu merah pun boleh. Kalau dua-dua tu biru pun boleh. Kan? Kalau nak nampak benda ni, tengok baiklah topik cikgu yang penaklukan logik tu kan. Even kita pernah buat menyatakan nilai kebenaran untuk pernyataan majmuk. Kan pernyataan majmuk kan digunakan kata hubung dan pada masa sama ada juga menghubungkan menggunakan kata atau. Beza tu dua-dua tu. Tengok balik kan kalau macam rasa macam lost ke apa, tengok balik. Okey, so dekat sini dia kata sebiji guli merah atau sebiji guli biru. Merah atau biru. So yang tadi untuk B1 cukup padam supaya tak ganggu kita. Okey. Merah atau biru. Dua-dua pun boleh. Okey. Dua-dua merah pun boleh lah maksud dia kan. So merah kuning boleh, tak ada masalah. Kan? Mesti ada merah walaupun tak ada biru. Okey. Merah biru boleh. Lagilah boleh kan? Ada merah ada biru, tak ada masalah. Okey. Kuning merah boleh. Kuning-kuning tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Merah pun tak ada, biru pun tak ada. Tak boleh. Kan? Kuning biru boleh. Okey. Biru merah boleh, tak ada masalah. Dua-dua ada, tak ada masalah. Okey. Biru kuning boleh. Biru-biru pun boleh, tak ada masalah. Ni beza atau dan juga dan. Okey, kalau atau ni macam kita nampak lah
panjang sikit dia punya jalan kerja tu, tak apa, memang panjang. Okay, so dekat sini cikgu rasa cikgu lipat kertas ke ambil kertas lain. Ambil kertas lain je lah kot. Ya. Okay. Okay, jadi mula-mula sekali kalau kita tengok kita punya ruang sampel yang kita dah tik merah. Okay. So ni panjang tau, memang panjang. Kita buatlah satu persatu. Okay, merah dengan merah. So kita ambil je 4/12 darabkan dengan 3/16. Jangan lupa 9 tambah 7 16. X dah tahu kan. Okay, so 4/12 darab dengan 3/16. Okay, atau nampak kita nak beralih, atau merah dan kuning kan, atau merah dan kuning. So 4/12 dengan 6/16. Tapi bila kata atau tu tambah tau. Okay, ada lagi tak option dia? Ada, atau merah dan biru. Okay, so 4/12 dengan 7/16. Okay, ada lagi tak option dia? Ada, tambah lagi. Kan, sebab kita nak kata atau. Atau kuning dan merah. Kuning dan merah. So, kuning 5/12 dengan 2/16. Okay. Atau, kuning-kuning jangan KK tak boleh Atau kuning dan biru. So, dia akan jadi 5/12 dan 7/16. Okay, tambah lagi sebab ada option lagi kan. Sebab ada atau lagi. Atau BM, biru dan merah. So 3/12 dengan 2/16. Okay, ada option lagi tak? Ada. Atau biru dan kuning. So 3/12 dengan 6/16. So tambah lagi. Okey. Dan yang terakhir kan, atau biru dan juga biru. So 3/12 dengan 8/16. X tambah 1 kan. So 7 tambah 1 8, 8/16. Okey, so dekat sini kita selesaikanlah, pakai je calculator. Okey. So dekat sini cikgu tekan dulu satu persatu. 4/12 darab dengan 3/16. Okey, tambah 4/12 darab dengan 6/16. Okey, tambah 4/12 darabkan dengan 7/16. Okey, tambah lagi 5/12 darabkan dengan 2/16. Okey, tambah lagi 5/12 darabkan dengan 7/16. Okey, tambah lagi dengan tambah 3/12 darab 2/16. Okey, tambah lagi 3/12 darab dengan 6/16. Tambah yang terakhir 3/12 darabkan dengan 8/16. So kita akan dapat 157/192. Okey, dah siap. Good job.